أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا حجم ولا جسم ولا جثة ولا جسد له. تنزه ربنا عن القعود والجلوس والانفصال والاتصال لأنه ليس كمثله شيء. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. وبعد، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita mendapatkan ruangan dan kesempatan untuk kita sama-sama bertemu dan berkumpul di sini dalam Dewan Solat Utama Masjid Muhammadi ini, yang mana kebiasaannya kita di sini kita berbincang berkaitan dengan bab akidah, tauhid dan juga perkara yang batalkan akidah. Tapi untuk kali ini disebabkan kita hampir sampai kepada Ramadan yang kita tunggu-tunggu, berbaki lebih kurang 12 hari ke 13 hari lagi untuk kita masuk ke bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan yang kita doakan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi kita akan mengambil sedikit masa ini untuk kita berbincang mengenai Ramadan. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kepadanya satu perintah. Perintah untuk kita mengerjakan puasa. Jadi puasa ini adalah satu ibadah yang khas, seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 da'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, setiap satu amalan kebajikan digandakan antara 10 hingga 700 kali ganda. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka ketahuilah bahawasanya puasa itu adalah milikku dan akulah yang menetapkan ganjaran untuknya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, daripada hadis ni, yang pertama yang kita dapat ambil, bahawasanya setiap satu amalan kebajikan yang kita buat, satu-satu perkara hasanah yang baik, pahalanya bukan sekadar satu, tapi Allah Ta'ala memberikan satu ganjaran, satu gandaan terhadap pahala. Paling kurang pun 10. Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, dia tak ada puasa sehari dapat pahala sehari dah. Puasa sehari pahalanya paling kurang pun 10. Derma RM1 dapat pahalanya macam derma RM10. Kalau kita mengerjakan satu solat satu waktu, seolah-olah kita mengerjakan solat 10 waktu. Seperti mana yang kita tengok dalam satu hadis, Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai gandaan solat. Asalnya kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat 50 waktu, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dikurangkan untuk umatnya. Demi umatnya, daripada 50 waktu tinggal 5 waktu. Dan Allah Ta'ala beritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 waktu itu menyamai dengan 50 waktu yang ditetapkan pada asalnya. Ila 700 da'fin, sehingga 700 kali ganda. Paling kurang 10, paling banyak sampai kepada tahap disebut 700. Dalam kitab, nama kitab Khazinatul Ulama menyebutkan,
Setiap satu amalan kebajikan digandakan 10 pada bulan-bulan biasa. Tapi apabila sampai kepada bulan Rajab, ditambah gandaan pahala itu hingga 70 kali berbanding dengan yang biasa. Dan pada bulan Sya'ban digandakan hingga 700 kali ganda. Kalau kita nampak ni merupakan salah satu daripada maksimum ganjaran yang disebutkan. Illa siyam, tapi Allah Ta'ala firmankan di sini, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku, milik Allah Ta'ala. Dan akulah yang menetapkan ganjaran untuknya. Jadi sayang kalau kita mendapatkan satu ibadah yang pada hari ini saya rasa ramai orang yang buat juga, walaupun bukan Islam. Mereka tak anggap sebagai ibadah, tapi mereka menganggap sebagai satu perkara yang lain. Seperti yang dibuat oleh sebahagian mereka, mereka kata diet, tak makan juga. Sebab nak kurus. Bahkan ada sebahagian daripada saintis barat melihat kepada keperluan untuk memberhentikan mesin perut kita ni daripada makan. Ada sebahagian daripada saintis barat cerita mengenai keperlunya perut kita berhenti untuk makan sekitar 2 minggu sehari. Daripada 2 minggu sehari. 12 jam. Bukan 24 jam, bukan sehari semalam. 12 jam setiap 2 minggu. Ataupun sebulan 2 hari. Untuk kesihatan yang lebih baik. Dan Islam mensyariatkan puasa yang dikerjakan dalam setahun selama sebulan. Yang mana kalau kita lihat pembahagiannya, kalau kita bahagikan, tapi kita kerjakan sebulan penuh. Pembahagiannya seolah-olah kita mengerjakan pada setiap bulan lebih kurang 2 hari setengah. 2 hari setengah. Sebab setahun daripadanya ada 12 bulan. 1 bulan kerjakan puasa. 30 hari daripada 12 bulan. 1/12. Maksudnya dalam sehari ada 2, dalam 1 bulan ada 2 hari. Kali dengan 12, 24, ada lagi 6 hari yang berbaki lebih kurang. Jadi lebih kurang 2 hari setengah. Kita mengerjakan puasa untuk tempoh sebulan. Yang mana mereka kata 2 minggu sehari. 2 minggu 12 jam. Dan padanya ada pahala. Banding dengan mereka-mereka yang mengerjakannya, yang buat benda ini untuk mendapatkan kesihatan. Jadi 2 in 1. Walau bagaimanapun para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk peringatan kita bersama. Dulu saya pernah dapat satu mesej. Mesej ni dihantar secara sebelum ni lah, zaman bukan zaman WhatsApp ni, zaman mesej. Masih lagi telefon 3310, SMS. Ada dekat nak Ramadan, dia orang hantar satu mesej. Senaman yang terbaik adalah solat, ensiklopedia yang terbaik adalah Al-Quran. Lagi apa lagi? Lagu yang terbaik adalah azan. Dan akhir sekali itu dalam banyak-banyak tu dia sebut. Dan diet yang terbaik adalah puasa. Para hadirin tuan-tuan dan puan. Saya pun dengar kat mesej tu. Pernah dapat mesej tu satu ketika dahulu. Dari zaman WhatsApp ni tak pernah dapat lah. Dan kita sebelum daripada kita bercakap satu untuk peringatan kita bersama, perlu kita ambil berat. Adakah kata-kata itu dibolehkan ataupun tidak? Jadi ketika itu saya bawa kepada Allahyarham almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Dia meninggal sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Pada satu Ramadan dia meninggal dunia. Saya bawa dan saya tunjuk kepada dia apa pandangan dia berkenaan dengan mesej ni. Kata Allahyarham Dr. Abdul Aziz Hanafi, hadza qalil adab ma'ad-din. Ini adalah kurang adab dengan agama. Kerana agama padanya ada pahala. Manakala apa yang disebutkan tadi seperti senaman, seperti lagu, seperti bacaan pada ensiklopedia, tidak semestinya padanya ada pahala.
Jadi tak betul kalau kita kaitkan puasa dengan diet, senaman dengan solat, ensiklopedia dengan Al-Quran. Memang kadang-kadang kita faham ensiklopedia dia adalah satu buku yang penuh padanya ilmu, dan Al-Quran lebih dahsyat daripada itu. Tapi apabila kita kaitkan Al-Quran sebagai ensiklopedia ni, maka kita tak kena. Kata Allah yarham Dr. Abdul Aziz Hanafi. Kerana Al-Quran ini kalau kita tak baca pun, kita buka tengok, kita pegang dan kasih. Kita cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran walaupun kita tak tahu nak membaca. Nabi SAW sebut, Addibu awladukum ala thalath. Peradabkan kepada anakmu 3 perkara. Hubbu nabiyikum, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada nabimu. Ataupun dalam hadis yang lain baginda Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang itu melainkan aku lebih dikasihinya berbanding dengan ibu dan ayahnya, berbanding dengan dirinya sendiri. Kemudian kata lagi, wa hubbu ahli baitihi, dan cinta kepada ahli bait Nabi SAW. Dan yang ketiga, wa ala qiraatil Quran, dan di atas membaca Al-Quran. Al-Quran, dulu ada seorang lelaki digambarkan dalam satu kisah mengenai seorang yang tak erti baca Quran tapi dia cinta pada Quran. Tiap hari dia pegang Quran, dalam cerita satu kisah. Dan kemudiannya apabila dia meninggal dunia, ada orang nampak dia dalam syurga, dalam mimpi. Tanya dia. Dia kata sebab cinta aku pada Al-Quran. Jadi mari tanya ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia kata memang dia tak erti baca Quran tapi dia pegang Quran setiap masa. Pegang, peluk. Dia tak erti nak baca. Itu Quran. Ensiklopedia tengok saja tentu. Lainlah kalau orang mempelajari ilmu, memang mempelajari ilmu itu termasuk. Tapi ilmu yang dimaksudkan dalam hadis yang Nabi SAW sebut, hadis Imam Baihaqi, dikatakan sebagai hasan, sanadnya hasan oleh Al-Hafiz Al-Muzi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bukan berkaitan dengan mempelajari ilmu yang lain. Bahkan yang dimaksudkan adalah dengan ilmu fardu ain. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas orang Islam. Maksudnya ilmu yang wajib, bukan ilmu yang haram ataupun ilmu yang makruh ataupun ilmu yang harus. Jadi diperintahkan kita untuk mengerjakan puasa. Dalam kitab Khazinatul Ulama sebut tadi, setiap satu amalan 10 kali ganda. Rejab 70, Syakban 700, bulan Ramadan. Seperti mana yang dimaklumi, padanya ada maksimum kepada ganjaran-ganjaran. Bulan yang padanya ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Walaupun di sana kita maklum, ada juga orang yang kata tak, Lailatul Qadar tidak berlaku dalam bulan Ramadan. Mungkin tuan-tuan bila banyak membaca, jumpa dalam kitab-kitab sebut, kata tak semestinya Lailatul Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Lagilah payah ni. Ada nukilan daripada sebahagian mereka dalam Google pun tuan boleh tengok. Ada sebahagian daripada mereka kata, ada sebahagian ulama yang menyebutkan bahawa mungkin Lailatul Qadar itu berlaku di lain daripada bulan Ramadan. Disebabkan apa? Disebabkan ada satu kalam daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dia kata kalau tak beribadah sepanjang malam di sepanjang tahun, maka tidak mungkin kamu dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Dia berkata, boleh jadi ikut jadi Lailatul Qadar ini bukan pada bulan Ramadan sebab nak kena beribadah sepanjang tahun. Tapi orang kita ni biasanya dia cari. Dia cari malam Lailatul Qadar tu. Dia cari hadis yang bersangkutan dengan Lailatul Qadar. Ada sebahagian daripadanya dia cari cuma pada 5 malam yang ganjil ya. Sebab dalam satu hadis sebut 5 malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Ada setengahnya ambil malam khusus. Dia buat mai kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau Ramadan jatuh mulanya pada hari ini sekian, maka Lailatul Qadar pada hari sekian. Jadi hari sekian ni dia pergi bangun ibadah. Nak dapat ganjaran pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni tuan-tuan, lebih kurang 83 tahun lebih sikit. 83 tahun lebih. Dia nak ambil ganjaran pahala malam tu.
Dia nak cari cuma pada satu malam ya, daripada 30 malam. Itu keluar kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, kalaulah pada hari Jumaat, maka diyakini ianya berlaku pada malam pertama Ramadan pada Jumaat, maka diyakini ianya berlaku pada malam 21. Kalau pada malam 1 ataupun malam Selasa, maka dia nak cari kalam tu. Supaya apa? Supaya malam tu dia beribadat. Ada sebahagian orang 5 malam yang ganjil sebab ada hadis Nabi SAW sebut, taharrau fil ashr al-awakhir. Cari pada 10 yang terakhir, daripada witir, daripada ashr al-awakhir. Daripada hari-hari ganjil, daripada 10 yang terakhir. Ada yang kata 10 hari je. Ambil daripada 10 hari yang terakhir je. Ada pula yang ambil pula kalam, mereka nukil, dikatakan daripada Imam Masjidil Haram. Betul, Imam Masjidil Haram sebut. Sebab dia ambil daripada hadis. Barang siapa yang mengerjakan subuh berjemaah dan isyaknya berjemaah dan subuhnya berjemaah, maka seolah-olah beribadah sepanjang malam. Betul daripada hadis Nabi SAW. Hadis fadilat. Dia berkata, Imam Masjidil Haram kata, siapa hak sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah, maka ibadah sepanjang malam. Jadi kalau kena malam tu Lailatul Qadar, maka 83 tahun lebih. Senangnya. Memang betul, itu fadilat. Jadi benda yang kita nak ni, para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kita nak cari ini fadilatnya besar. Lailatul Qadar. Yang Allah Taala janjikan ganjarannya besar. Seumpama dengan 1000 bulan. Maka usahakanlah dengan cara yang terbaik. Kalau kita contohlah kata, kita hari ini dipanggil ke istana untuk menerima darjah kehormat. Dia kata kena pakai baju Melayu warna hitam, samping warna hitam, songkok warna hitam, kasut warna hitam. Kita ada baju Melayu warna hitam, samping warna hitam, songkok warna hitam, kasut warna hitam ni. Tapi hak dulu mula-mula kita kerja dulu ni. 18 tahun yang lalu. Hak masa kita nak lapor diri kerja. Hak 22 tahun yang lalu kalau kita nak pencen 2-3 tahun ni dapat anugerah ahli mangku negara. Bukan dapat datuk ni. Kita tak gamak dah nak ambil pakai baju tu balik. Kita mula-mula pakai masa mula-mula kita berkhidmat dulu. Kita pergi beli baru semata-mata untuk pergi ke istana kerana menerima anugerah ahli mangku negara. Tapi tiba-tiba nak mendapatkan pahala, nak cari ganjaran yang 1000 bulan, 83 tahun lebih. Hak bukan pastinya kita pun tak boleh pasti kita boleh hidup dalam 83 tahun tu. Lagi kita tak cecah 83 tahun umur kita. Kita tak boleh nak pastikan bahawasanya kita akan hidup sampai umur kita 83 tahun. Kita carikan jalan yang macam tu ya. Jalan yang sehari ya cukup dalam sebulan tu. Ataupun cukup kadang isyak dengan subuh ya. Yang orang kita buat pada hari ini. Para hadirin. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah bahagikan kepada jenis-jenis manusia. Di antaranya mereka-mereka yang masuk dalam bulan Ramadan ini. Disebutkan, dinukilkan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada 3 jenis manusia. Satu yang bersungguh-sungguh nak kepada Ramadan. Harap Ramadan ini adalah yang terbaik. Mencari jalan untuk menjadi lebih baik. Menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka apa yang mereka usahakan? Kalau mereka melakukan satu ibadah, mereka tambahkan ibadah. Kalau mereka pada ketika ini hanya sembahyang 5 waktu ya. 5 waktu ya, sunat tak pernah. Maka pada bulan Ramadan mereka tambahkan dengan sunat dan mereka teruskan dengan sunat itu tanpa dikurangkan walaupun sedikit. Walaupun satu waktu ya. Belum ni tak pernah sembahyang sunat sebelum zuhur. Dah bulan Ramadan ni tak makan tengah hari. Jadi mari sembahyang zuhur sekali dengan sembahyang sunat. Sebelum ni dah makan dulu, berdatang-datang sembahyang zuhur. Tak sempat nak sembahyang sunat. Jadi dia tambah satu sunat pada bulan Ramadan. Dan dia meneruskan dengan sunat itu terus. Sampai kepada habis je. Satu ya tambahan. Sunat sebelum zuhur. Sampai ke akhir hayatnya. Istiqamah. Bukan yang masuk cuma buat sunat pada bulan Ramadan.
Lepas pada keluar Ramadan, dia kembali kepada kehidupan asal. Tapi itu di antara jenis manusia yang baik. Kelompok yang kedua yang bila masuk Ramadan dia jadi baik sikit. Kemudian keluar daripada Ramadan dia kembali kepada kehidupan asal. Sebelum Ramadan sembahyangnya 5 waktu, masuk Ramadan tambah 1 waktu, satu sunat. Tapi bila keluar pada Ramadan, nak kena makan tengah hari. Jadi balik kepada sembahyang zuhur, tak ada dah sembahyang sunat. Kelompok yang kedua masih okey lagi. Masih okey lagi sebab bertambahlah sikit baiknya pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan yang lain. Sebab bulan ini bulan istimewa. Tak ada bulan lain nak challenge lah. Bulan ni yang paling tinggi lah. Tapi kalau kita duduk dalam satu kelompok manusia lagi, yang mana mereka ini lebih dahsyat. Bulan Ramadan dan bulan lainnya serupa. Tak ada apa-apa manfaat yang dia boleh ambil. Yang Nabi cerita satu ketika malaikat Jibril alaihi salam doa kecelakaan kepada mereka ini. Baginda Rasulullah cerita Jibril doa, wahai Muhammad, celakalah umatmu yang masuk ke dalam Ramadan dan keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripadanya. Ramadan ada 3 fasa. Rahmah, maghfirah, wa itqu minan nar. Kerahmatan, keampunan, pelepasan daripada api neraka. Ada orang masuk Ramadan, lalu rahmah, lalu keampunan, lalu itqu minan nar. Tapi keluar duk macam tu. Sebelum Ramadan tak puasa, masuk Ramadan pun tak puasa kok. Masuk kedai mamak keluar plastik hitam. Keluar Ramadan pun duk macam tu kok. Sebelum Ramadan tak semayang, bulan Ramadan pun tak semayang. Keluar Ramadan pun duk macam tu kok. Sebelum Ramadan tidak tutup aurat, masuk Ramadan pun tak tutup aurat. Lalu di bazar-bazar Ramadan, ramai yang datang beli juadah untuk berbuka tapi aurat tak tutup. Keluar Ramadan macam tu kok. Nabi kata Jibril doa kecelakaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tapi duk macam tu. Tak mengubah apa-apa pun. Tak dapat apa-apa manfaat pun daripada kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Hak nombor 2 tadi dia gagah agak bulan Ramadan baik sikit. Hak sebelum Ramadan tak tutup aurat, masuk Ramadan tutup aurat, keluar daripada Ramadan buka aurat balik. Hak nombor 2 gagah baik sikit. Ini tak, bulan Ramadan pun tak tutup aurat kak. Bulan Ramadan pun tak puasa kak. Sedangkan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi laluan sekejap untuk azan. Sambungan sikit tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bila kita sebutkan mengenai Ramadan, padanya ada satu ibadah yang kita maklum, ibadah puasa. Dan peringatan kita bersama, ibadah puasa ini dilaksanakan dalam setahun cuma sebulan. Jadi banyak orang lupa. Ingat-ingat lupa. Hatta kepada bab-bab apa yang terkandung dalam rukun dan sebahagiannya lagi. Hatta dalam sembahyang pun. Sembahyang yang kerjakan pada hari-hari pun kadang-kadang orang lupa. Ada juga orang yang sembahyang tapi melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Seperti banyak pergerakannya. Seperti pergerakan-pergerakan yang boleh membatalkan solat itu sendiri. Yang bukan ibadah, pergerakan solat. Seperti bermain-main dalam sembahyang. Apatah pula dengan puasa yang setahun cuma sekali. Setahun cuma sebulan. Jadi para hadirin tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puasa ni dia ada 2 rukunnya. Rukun puasa ni ada 2. Yang pertama niat dan yang keduanya menahan diri. Niat mesti ada 2 perkara. Waktu malam dan juga mengkhususkan niat yang wajib daripada yang sunat. Yang ni yang selalunya kadang-kadang orang terlepas pandang. Masih ada orang ni yang masih lagi berniat dengan cara yang salah. Sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Tanpa ada fardunya. Kata sebahagian daripada ulama ketika mana membicarakan mengenai niat ini. Andainya seseorang itu berniat puasa Ramadan tanpa menyebutkan fardu. Maka pergi kepada 2 keadaan. Diterima ataupun tidak diterima. Sebahagian ulama kata kalau ada seorang kata sahaja aku berpuasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala,
Ada sebahagian ulama kata boleh diterima pakai kerana dia sebut Ramadan. Dan dimaklumi puasa Ramadan itu wajib. Tapi sebahagian ulama kata niat itu masih belum lengkap. Kerana tidak disebutkan wajib ataupun fardu. Sahaja aku puasa fardu Ramadan. Sahaja aku puasa esok hari wajib ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Mana-mana ibadat yang wajib mesti sebut fardu pada niatnya. Zuhur, usalli fardu zuhri. Asar, usalli fardu asri. Mandi wajib, nawaitu rufa'al hadasil akbari fardan alayya. Puasa, nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Semuanya diajarkan daripada awal. Tapi pada hari ini masih lagi orang ada yang dia skip. Saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Ramadan pun tak ada. Kalau ada kalimah Ramadan, sahaja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala, ada sebahagian ulama kata boleh diterima sebab dimaklumi puasa Ramadan itu wajib. Tapi sebahagian ulama kata masih belum lengkap niatnya kerana tiada fardu, maka masih lagi tidak menjadi puasa yang wajib. Baliknya jadi puasa sunat. Orang puasa bulan Ramadan wajib, dia puasa sunat pada bulan Ramadan. Jadi untuk mengelakkan daripada perbahasan ini, niatnya perlu diperbetulkan. Paling kurang sahaja aku puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Paling kurang kalau kita nak ubah sikit. Kalau kita tak nak baca hak lafaznya yang Arab tu, nak baca hak Melayu. Jadi para hadirin, itu yang pertama dalam bab niat. Dan dikhususkan niat itu berlaku pada tiap-tiap malam daripada malam bulan Ramadan, mengikut daripada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kerana dalam mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu an mengharuskan untuk berniat sebulan Ramadan. Berbeza sedikit dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Walau bagaimanapun ulama-ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i mengharuskan untuk kita mengamalkan niat sebulan Ramadan mengikut mazhab Imam Malik bin Anas, mengikut kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dalam mazhab Syafi'i dia kena niat tiap-tiap hari. Mazhab Maliki kata boleh dengan syarat. Syarat yang pertama mestilah malam pertama yang diyakini ianya malam yang pertama daripada malam bulan Ramadan. Dan di sini tidak menjadi perbahasan. Kat kita ni tak bahas. Baik kita semua dengar penyimpan besar raja-raja. Semua kita tengok TV. TV1, TV2, TV3. TV yang RTM mau letak penyimpan besar raja-raja isytihar pada malam tu. Sama dia tak ada pengisytiharan lain. Tak ada TV, media prima pergi kata tak ada, kita ada orang lain yang kena, tak ada. Semuanya letak benda yang sama. Jadi semua yakin dengan apa yang disebutkan oleh penyimpan mahu besar raja-raja. Beza dengan negara lain, luar daripada negara Malaysia. Persatuan Pengguna Islamnya, persatuan parti Islamnya, majlis ulama'nya, Nahdlatul Ulama'nya, lain-lain. Di Indonesia pernah ada 1 tahun. Nahdlatul Ulama' kata puasa pada hari Selasa. Majlis ulama' kata puasa pada hari raya pada tahun tu. Saya tak ingat ada belasan, 13 ke 14. Nahdlatul Ulama' kata raya pada hari Senin. Majlis ulama' raya pada hari Selasa, majlis ulama' kata raya pada hari Senin, 1 tahun. Jadi kita ni tak ada perbahasan. Kita hanya dengar penyimpan besar kata esok puasa, kita pun tak ada perbahasannya, maka harus untuk kita niat sebulan Ramadan. Tapi kalau orang tu kata esok start malam, ada yang kata lusa, maka tak bolehlah nak niat sebulan Ramadan mengikut pandangan mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, orang yang nak niat sebulan Ramadan ni mestilah yakin boleh mengerjakan puasa penuh. Bagi orang lelaki okeylah, orang perempuan dia ada haid. Tiap-tiap tahun duk puasa 28 hari je. Tiap-tiap tahun duk puasa 22 hari je. Lepas tu kena qada balik. Maka tidak harus lagi mana dia tidak boleh berpuasa sebulan penuh. Dia tak boleh yakin dia boleh mengerjakan puasa sebulan penuh, maka tidak harus untuk dia niat sebulan Ramadan. Ada perempuan yang boleh. Perempuan yang menopause. Perempuan yang mengandung, tak ada haid masa mengandung. Perempuan yang ada sebahagian perempuan ni saya jumpa 2-3 orang, lebih belasan orang saya rasa di Terengganu dulu. Masa saya di Terengganu sekitar 2006-2007. Mereka cerita kepada saya dah 5-6 tahun dah puasa penuh. 2-3 hari nak Ramadan dia suci. Masuk Ramadan dengan keadaan suci. Dan sampai kepada hari raya, kadang-kadang tak sempat mayang raya dah, datang haid dah.
Jadi penuh, 5 tahun dah, 6 tahun dah kami puasa penuh Ustaz. Maka silakan untuk berniat sebulan Ramadan. Tapi kalau orang yang memang tiap-tiap tahun tak boleh puasa penuh, macam mana dia nak meyakini bahawa dirinya boleh puasa sebulan penuh? Dan sebahagian daripada saudara-saudara kita yang lelaki yang kena dialisis, kan? 2-3 hari sekali dialisis, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi masa hari dialisis boleh puasa, masa hari tak batal puasa. Tapi dia kata letih sangat memang buka, memang tiap-tiap 2 hari sekali akan buka. Dia sendiri tidak dapat meyakinkan dirinya untuk puasa sebulan penuh, maka tidak harus untuk berniat sebulan penuh. Mengikut mazhab Maliki tadi. Dan yang ketiganya kena puasa sebulan penuh lah. Pandangan dia tu. Pandangan mazhab Malik, yang pertama, mesti malam pertama yang diyakini ianya malam pertama Ramadan. Yang kedua, mesti yakin boleh puasa sebulan penuh. Yang ketiga, kena puasa sebulan penuh. Kena puasa sebulan penuh tu maksudnya kita ikut elok. Tapi kalau tiba-tiba demam, mana kita tahu? Mana kita tahu tiba-tiba ditimpa musibah? Mana kita tahu kita tiba-tiba terlibat dengan sekian yang menyebabkan kita terpaksa berbuka puasa? Disebabkan permusafiran, disebabkan sakit. Maka apabila dibuka puasa tersebut, maka niat sebulan Ramadan batal, maka perlu kembali kepada keadaan asal, niat harian. Jadi sekadar itu dulu untuk tengah hari ini, insya-Allah kita sambung di lain masa. Para hadirin, kita harap tuan-tuan dan perempuan, puasa kita ini kali ini, kalau kita sampai padanya dalam 13 hari gini, nak sampai ke tak sampai tak tahu lagi. Tak ada orang yang boleh jamin dia boleh hidup sampai petang nanti. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Ramadan yang kita tunggu, kita jadikan Ramadan pada kali ini yang terbaik berbanding dengan yang lalu. Kerana kita tak tahu juga kalau kita sampai pun adakah kita akan masuk dan keluar macam biasa sampai habis. Ataupun kita juga tak tahu kalau kita boleh sampai ke Ramadan yang akan datang. Jadi kita mengharapkan agar masih lagi ada kepada kita ruangan dan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada kali ini dan Ramadan yang seterusnya di masa-masa akan datang. Sekadar itu dulu untuk tengah hari ini, kita tahlil kalimah la ilaha illallah 3 kali, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 3 kali. Kemudian kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.